Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang ikan keli. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatah Shizlaila Asnabina bin Zulkifli. Nomor matriks 27 DAQ 21 F1025. Assalamualaikum, nama saya Elisa Kunyawati. Nomor metrik saya 27 DQ 21 F1061. Hai, nama saya Muhammad Fikri bin Musli. Nomor metrik saya 27 DQ 21 F1110. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afizuddin Najmi bin Nasaruddin, 27, nombor matriks 27 DAQ 21 F1085. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamim Akmal bin Majalan. Nomor matriks 27 DAQ 21 F1057. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi ikan keli. Pertama sekali, ikan keli mula diperkenalkan sekitar tahun 1984 dan telah dikenali sebagai Clarias garipinus, hasil silang kawin daripada keli Afrika jantan dan juga keli betina Taiwan. Seterusnya disebabkan atas permintaan yang agak tinggi, menyebabkan wujudnya penternak dengan sangat pesat, ibarat tumbuhnya cendawan tumbuh selepas hujan. Bukan itu saja, ikan keli juga telah menjadi hidangan yang sangat diminati ramai di restoran-restoran bagi penggemarnya. Seterusnya, ikan keli merupakan ikan yang senang diternak oleh karena tahap kesesuaiannya yang mudah dicapai, seperti suhu minima 20 dan juga suhu maksima 31 darjah Celcius. Suhu optimum yaitu suhu yang sesuai untuk meternak ikan keli ialah 24 dan juga 28 hingga 28 darjah Celcius. Kandungan oksigen minima 3 ppm, karbon dioksida di bawah 15 ppm, NH3 di bawah 0.005, NO2 sekitar 0.25 ppm, seterusnya NO3 sekitar 250 ppm, dan akhir sekali pH antara 6.5 hingga ke 8. Seterusnya, ikan keli sering berada di air tawar seperti sungai yang tidak terlalu deras atau perairan yang tenang seperti danau, telaga, dan kolam-kolam kecil. Akhir sekali, perilaku ikan keli ialah tabiat ikan ini ialah sangat menyukai kawasan gelap dan akan aktif di waktu malam. Ikan keli juga membuat sarang pada lubang-lubang di tepi-tepi sungai, pematang sawah, dan juga kolam. Baik, saya akan menerangkan tentang pengurusan penternakan ikan keli. Baik, yang pertama sekali adalah penyediaan kolam ataupun pemilihan tapak yang sesuai untuk peternakan. Baik, kolam yang paling sesuai untuk peternakan ikan keli ini adalah kolam tanah, kerana ia boleh memuatkan kuantiti yang sangat banyak. Di samping itu juga ikan keli juga boleh beradaptasi dengan keadaan kolam tanah, kerana mempunyai antibodi yang berbeza daripada ikan-ikan yang lain. Baik, pemilihan kolam ataupun pemilihan tapak haruslah dibuat dengan teliti, kerana kita tidak boleh membuat kolam tanah di tempat yang tidak mendapat keizinan ataupun tidak bersesuaian untuk dibuat kolam. Sebagai contoh, kawasan yang mempunyai potensi banjir, tidak sesuai untuk kita buat kolam di kawasan tersebut. Baik, jadi kawasan yang digalakkan untuk kita buat kolam adalah kawasan yang terbiar ataupun kawasan yang mendapat keizinan daripada pihak atasan dan juga dibenarkan untuk membuat kolam di situ. Seterusnya adalah pengurusan air. Dalam penternakan ikan keli, air memainkan peranan yang sangat banyak dan air merupakan medium paling penting dalam apa-apa peternakan ikan. Jadi kualiti air haruslah dijaga dan juga sentiasa diperiksa supaya air yang dibekalkan kepada ikan kita adalah bersih dan juga selamat untuk digunakan. Air yang kotor akan menyebabkan pelbagai penyakit dan juga parasit akan merebak kepada ikan-ikan kita dan menyebabkan kematian pada ikan kita. Kualiti air haruslah dilihat daripada suhu air, kebersihan air dan juga sumber air. Kita haruslah mendapatkan air daripada sumber yang sudah dirawat ataupun daripada sumber air
yang bersih. Baik, seterusnya adalah pengurusan makanan. Makanan adalah salah satu item yang sangat penting dalam pengurusan penternakan. Baik, makanan haruslah didapatkan daripada sumber ataupun produk yang mempunyai rekod yang baik. Hal ini supaya makanan yang kita gunakan adalah terjamin keselamatannya dan sesuai untuk ikan-ikan yang kita ternak. Selain itu juga, makanan ikan juga haruslah mempunyai nutrien-nutrien yang sangat penting kepada ikan, sebagai contoh karbohidrat, vitamin, mineral dan juga zat besi. Hal ini kerana makanan adalah peranan yang sangat penting dalam pembesaran ikan dan juga kesihatan ikan. Makanan yang sihat akan membuatkan ikan kita juga sihat. Baik. Yang keempat, kita haruslah membuat pengurusan benih dalam pengurusan penternakan. Baik. Benih haruslah didapatkan daripada pembekal yang tidak mempunyai sebarang rekod yang buruk. Ianya haruslah diperiksa supaya benih yang kita dapatkan daripada pembekal adalah benih yang bagus dan juga benih yang sihat. Selain itu juga, pengurusan benih sangat-sangatlah penting kerana benih ikan sangat sensitif dan juga perlu sentiasa dijaga dan juga diawasi. Sebagai contoh, benih ikan haruslah sentiasa diberi makan dan juga air sentiasa ditukar. Pengurusan benih ikan ini juga sangat penting kerana benih ikan sangat mudah untuk dijangkiti penyakit dan juga sangat mudah untuk mati. Jadi kita haruslah menjaga pengurusan air, makanan dan juga udara untuk benih kita supaya ianya tidak berlaku sebarang kematian ataupun sebarang penyakit yang menjangkiti benih-benih ikan kita. Terdapat pelbagai jenis makanan ikan keli, antaranya pellet. Anak ikan keli di tempat penetasan diberi makan tepung yang dikisar halus atau makanan jenis tepung yang mengandungi 45 hingga 50% protein. Hancurkan daripada 28 atau 32% makanan protein untuk pertumbuhan ikan makanan sesuai untuk benih yang ditebar di kolam semayan sehingga mencapai panjang 1 hingga 2 inci. Anak ikan keli yang lebih besar harus diberi makan pelet terapung kecil. Anak ikan keli yang mempunyai 5 hingga 6 inci biasanya diberi makanan terapung yang mengandungi 28 hingga 32% protein. Antibiotik diberikan kepada ikan keli melalui penggabungan dalam makanan, bergantung pada antibiotik tertentu yang dipilih. Makanan mungkin terapung atau tenggelam. Seterusnya, kebanyakan pengeluar ikan keli memberi makan sekali sehari, 7 hari seminggu semasa musim panas. Walaupun memberi makan 2 kali sehari boleh meningkatkan sedikit pertumbuhan anak ikan keli, logistik pemberian makanan berganda di ladang ikan keli yang besar menjadikannya tidak praktikal. Makanan biasanya ditebar ke permukaan air menggunakan penyuap mekanikal. Makanan harus ditaburkan di seluruh kawasan seluas mungkin. Oke, so saya akan menerangkan aktiviti penuaian yang berkaitan dengan ikan. Sebelum itu, terdapat beberapa aktiviti yaitu terbagi kepada 3, yaitu full or partial harvest, kedua post harvest dan ketiga marketing. So yang pertama, full or partial harvest, yaitu penuh atau separa penuaian. Melalui kaedah ini, ikan ditangkap dengan pukat tunda dan operasi ini memerlukan sejumlah besar tenaga kerja dan tenaga kerja mahir. Selain itu juga, ikan akan dituai beberapa kali dan kolam akan dikeringkan kemudian. Selain itu juga, ikan itu ditangkap, diangkut dengan lori sama ada hidup atau mati dan dibawa ke pusat pengumpulan untuk pasar. So yang kedua, post harvest, yaitu lepas penuaian. So pertama menggunakan ais, dan kedua pengendalian ikan hidup, dan akhir sekali pengendalian ikan beku. Dan ketiga ialah marketing, yaitu pemasaran. Pemasaran adalah sama pentingnya dengan pengeluaran, pembiayaan, aliran tunai dan faktor penentu
keuntungan lain dalam perusahaan aquakultur. Selain itu, prinsip yang sama boleh digunakan untuk operasi kecil atau besar. Selain itu juga, sebelum memulakan pengeluaran atau memilih alternatif pemasaran tertentu, beberapa prinsip pemasaran harus dipertimbangkan dan strategi pemasaran dibangunkan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang harga pasaran. Pada tahun 2022, harga pasaran bagi ikan keli ialah dalam anggaran RM9 hingga RM10 per kilogram. Manakala bagi 1 tan ikan keli, biasanya harga boleh mencecah sehingga RM5.107. Selepas itu, strategi pasaran. Yang pertama ialah produk. Untuk memastikan produk kami berkualiti, kami menumpukan sepenuh perhatian terhadap kesegaran ikan kami dengan memastikan kami mengendalikan ikan kami dengan berhati-hati semasa proses menuai. Kami juga memastikan ikan kami bebas daripada penyakit agar pelanggan kami dapat membeli tanpa rasa risau. Dari segi tempat pula, lokasi kami adalah strategik, iaitu bertempat di suatu tempat yang mempunyai banyak kedai agar kami dapat menarik pelanggan untuk datang ke kedai kami. Dan juga lokasi tersebut, walaupun mempunyai banyak kedai, lokasi tersebut mempunyai tempat letak kereta yang luas agar pelanggan kami dapat membeli dengan selesa. Dari segi promosi, kami selalunya mempromosikan produk kami di platform atas talian seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Ini adalah agar pelanggan kami dapat melihat produk kami secara atas talian agar dapat memudahkan urusan mereka dan juga urusan kami. Mereka juga dapat membuat tempahan atas talian, dan kami juga menawarkan layanan yang baik. Yang seterusnya ialah harga. Kami menawarkan harga yang mampu milik, tetapi dengan produk yang berkualiti. Ini adalah agar pelanggan kami akan tetap berbelanja dengan kami dan tidak berbelanja di kedai lain. Akhir sekali ialah sasaran pasaran. Sasaran pasaran kami tertumpu kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah yang besar seperti restoran, pembekal, dan juga gerai kecil ataupun peniaga kecil. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.